abang akan sharekan slide yang sempat dibuat je lah, tak sempat nak catchy-catchy sangat sebab dia menguruskan bahan untuk Laskar Alam. Okay, baik. Jadi insyaAllah malam ni kita akan bincang tentang prinsip-prinsip pengurusan dalam Islam. Okay, nampak Nampak? Nampak Okay. Prinsip-prinsip pengurusan Islami yang diambil daripada buku pengurusan dalam Islam. Okay, ini oleh Yapim, Menghayati Prinsip dan Nilai Qurani. Panel-panelnya ialah antara lain Ustaz Siddiq, Abdul Malik Awang Kecil. Dan ini sebenarnya buku yang menjadi teras kepada suatu ketika dulu pengurusan tauhidik ini menjadi sangat agak fenomenal lah suatu ketika dulu. Jadi banyak institusi-institusi yang mengambil model ini ataupun konten ini untuk dilatih kepada ahli-ahli di dalam organisasi masing-masing. Cuma sayangnya tak lama selepas daripada itu buku ini sudah tidak dijadikan rujukan dan latihan-latihan. Sebenarnya buku ni dia punya modul dia sendiri dia ada latihan dia dan ramai di kalangan ahli-ahli wadah kita adalah jurulatih kepada pengurusan tauhidik ni. Jadi untuk itu abang cuba angkat sedikit sebanyak beberapa pengisian konten yang ada daripada buku ni. Sebab buku ni memang sangat penting sebenarnya dan seharusnya bagi kita kan pertumbuhan Islam ni, organisasi Islam ini, kita kena bawa pengurusan tauhidik ni. Okey, baik, tanpa melengahkan masa sebab kita ada lebih kurang 15 minit je kita letak Aceh. Okey, baik, kita pergi dulu kepada amal jama'i. Dalam pengurusan Islami, kita kena pergi kepada amal jama'i. Pertama, dia punya pasaknya dalam surah Al-Ma'idah, kemudian dalam surah As-Saff. Dalam surah Al-Ma'idah ni apa dia? Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Okey, bertolong bantu dalam perkara kebaikan dan bertakwa. Jangan tolong bantu dalam perkara yang membuat perkara yang buruklah. Okey, kemudian yang kedua pasaknya ialah daripada surah As-Saff ini, semua orang tahu ni surah As-Saff ayat 4 ni kan. Yang utamanya ialah Allah menyukai orang yang bunyan marsus, tersusun dalam bangunan yang kukuh. Okey. Dan antara lain pentingnya amal jama'i. Amal jama'i ni kan sebut Arab-Arab ni kan jadi tak faham, bukan jadi tak faham, jadi sensitif pula. Baik, sebelum tu kalau ada sesiapa yang nak mencelah, boleh terus tanya sebab abang share screen jadi abang tak nampak video abang bercakap. Jadi kalau ada yang nak bertanya atau memberi pandangan, boleh terus sahaja ni cakap Okey, baik. Kemudian satu lagi dia punya pasaknya ialah dalam hadis yang berkaitan dengan apabila ada 3 orang, lantik seorang jadi ketua. Okey, itu amal jama'i. Jadi amal jama'i ini adalah satu kerja berpasukan, kolektif. Yang selalu kita sebut kalau dulu tu Wonder Pet tu sebut kerja sama kan. Jadi amal jama'i, amal secara bersama. Okey. Jadi dalam amal jama'i ni antara lain perkara-perkara yang membolehkan amal jama'i itu terlaksana dengan baik tergantung kepada dua. Satu, sifat individu yang baik. Yang kedua, sifat-sifat kolektif yang baik.
Apa dia sifat individu yang baik dan apa dia sifat kolektif yang baik? Siapa boleh jawab? Krik. Macam mana? Kolektif. Siapa? Apa dia sifat individu yang baik dalam konteks amal jema'i ni, kan? Apa dia sifat individu yang baik dan apa pula sifat-sifat kolektif yang baik? Contoh-contoh sifat individu yang baik dan contoh sifat kolektif yang baik untuk kecemerlangan atau keberhasilan sesebuah amal jema'i. Mana itu kepada sifat individu atau sifat kolektif? Individu. Okey, kita pergi pada sifat individu dulu. Amanah lagi? Rasa. Tanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, lagi? Jujur. Disiplin. Disiplin. Lagi? Menepati masa. Menepati masa. Okey, baik. Itu antara ciri-ciri individu yang baik yang perlu ada untuk memastikan amal jema'i ini berjalan dengan baik. Dan banyak lagi lah ciri-ciri individu yang baik yang perlu kita miliki. Yang ini tanggungjawab kepada setiap individu. Dia mesti berusaha untuk memperbaiki diri dia supaya kerja berpasukan, supaya kerja dalam organisasi berjaya dijalankan dengan baik. Ataupun organisasi itu dengan sifat individu itu dia menjadi cemerlang. Okey, itu satu, sifat individu. Kemudian yang kedua, kita kena ada sifat-sifat kolektif. Apa dia sifat kolektif yang baik? Apa dia sifat-sifat kolektif yang mesti ada? Menghormati carta organisasi, orang atasan. Okey, menghormati organisasi, struktur organisasi. Okey, lagi? Kerjasama. Okey, lagi? Saling memahami. Okey, saling memahami. Bertolak ansur antara satu sama lain. Ya, tolak ansur. Ada lagi? Okey, baik. Ada banyak lagi. Dan apa yang kalian sebutkan itu antara perkara yang mesti kita terapkan dalam proses perhubungan. Sebab bila sifat kolektif bermakna dia adalah sifat-sifat yang berlaku apabila ada perhubungan. Kalau sifat-sifat individual, dia tidak ada perhubungan, dia berada di dalam diri. Apabila kita pergi kepada sifat kolektif, ia proses ataupun sifat-sifat yang mesti diterapkan apabila kita berhubungan, apabila kita buat kerjasama, apabila kita ada kepimpinan, apabila kita ada pengikut kita, apabila kita bermesyuarat, apabila kita buat kerja sama-sama, apabila kita berkomunikasi dan sebagainya. Jadi, nak tak nak, penerapan ini mesti dibuat. Kalau tadi individu, setiap individu buat je. Kalau sifat-sifat kolektif, ia mesti dilaksanakan secara bersama. Maknanya setiap orang mengusahakannya juga tetapi secara bersama. Okey, sebab macam sifat individu tadi, mungkin ada orang dia memang ada kekuatan tertentu. Dia memang orang yang amanah. Dia memang mungkin orang lain orang yang memang jaga masa. Orang lain mungkin ada kekuatan tertentu. Jadi dia perbaiki berdasarkan kepada individu dia. Tapi sifat-sifat kolektif ini dia mungkin berlaku secara bersama. Mungkin sukar untuk berkomunikasi, ada masalah di antara pemimpin dan juga pengikutnya. Mungkin ada masalah dari segi budaya-budaya tertentu ataupun dari segi cara-cara tertentu ataupun dari segi proses kerjasama yang berlaku. Okey, jadi nak tak nak sifat-sifat kolektif ni selalunya mesti dijadikan satu set yang diamalkan bersama. Sebab tu namanya amal jema'i. Okey, tetapi amal jema'i tidak boleh berlangsung tanpa individu yang betul. Individu yang memiliki sifat yang tepat. Okey, baik. Kemudian bila kita sebut amal jema'i ni nak tak nak mesti pergi kepada perencanaan ataupun selalu disebut sebagai khittah, perencanaan.
Okey, jadi dalam proses perencanaan ini ada banyaklah kan. Uh, uh, Perencanaan yang dari segi selalu orang sebut strategi lah dan sebagainya. Okey, perencanaan ni banyaklah dan abang ingat abang tak nak sentuh panjang tentang perencanaan ni. Okey, tapi apa-apa pun mesti perencanaan. Yang ini satu perkara yang harus kita ingat, sebab kadang-kadang ada orang di jenis buat je lah, betul. Kadang-kadang ada perkara yang memang kita buat tetapi buat dengan perancangan. Mungkin terutamanya sesuatu perkara-perkara ataupun idea-idea yang baru. Dia tak ada blueprint dia. Mungkin dia tak ada asasnya atau benda-benda yang dah ada untuk dijadikan rujukan. Jadi di situ bukan bulldoze. Maksudnya di situ kita buat sesuatu yang baru itu bukan dengan sembrono, tetapi still masih ada dia punya perancangan dia, perbincangan dia, A, B, C, D dan sebagainya. Okey, itu perencanaan. Kadang-kadang orang salah menggunakan dia punya kesempatan itu ataupun perkara ini dengan membolehkan tak apa, kita buat dulu, kita buat. Ya, betul, memang kita buat dulu, tetapi sekurang-kurangnya kita mesti ada dia punya perencanaan dia, rancangan dia apa dia. Okey, tak boleh idea ada terus tu, tak boleh. Okey, baik, kemudian seterusnya, okey, bai'ah. Ini kalau sebut bai'ah ni orang memang takut, tetapi kena faham, bai'ah di sini bukan bai'ah kepada individu. Bai'ah di sini ialah bai'ah kepada ketaatan melaksanakan tugas, menggalas tanggungjawab. Bai'ah kepada pejawatan itu sendiri. Maknanya anda jadi YDP, maka anda ada kesetiaan untuk melaksanakan tugasan sebagai YDP itu. Sudah bersedia, sudah bersetuju untuk memegang jawatan tersebut. Okey. Anda ada kesetiaan kepada kelab pemikir sebab dah bersetuju untuk berada di dalam kelab pemikir. Dan apabila diberi tanggungjawab tertentu, kesetiaan dalam menggalas tanggungjawab tersebut. Jadi ini penting, faham bai'ah ini tadi dalam konteks ini bukan bai'ah kepada individu, bukan bai'ah yang mengikat, tetapi dia atas bai'ah di atas tanggungjawab kita. Jadi kalau ada pengabaian kepada tanggungjawab kita, maka kita melanggarlah kesetiaan kita tadi. Kalau kita kata dah masuk dalam ni, dah berada dalam pemikir ni kan, tiba keluar dan sebagainya, okey, letak jawatan, itu bukanlah dikatakan melanggar bai'ah lagi. Itu benda lain yang mungkin isu-isu yang tertentu. Okey, baik, kita pergi pula kepada prinsip-prinsip. Okey, ini beberapa prinsip-prinsip yang ada, sebab dalam buku ni pun dia tak banyak sangatlah. Kalau nak betul ada konten yang banyak dalam buku Tasawuf Asasi Gerakan Islam oleh Fatih Yakan ni memang sangat komprehensif. Okey, jadi yang ada dalam ni memang kira agak ringkas juga. Okey, tapi apa pun, pertama, prinsip dalam amal jama'i mesti selaras dengan syarak, tidak boleh bertentangan. Bersama-sama melakukan pesta contohnya kan, konsert dan sebagainya yang jelas nyata bertentangan. Okey, itu tidak dikira sebagai amal jama'i dalam konteks, dalam faham organisasi Islam lah. Okey, itu sudah pasti. Kalaupun tidak selaras dengan syarak, sekurang-kurangnya dia tidak bertentangan. Mungkin ada perkara-perkara tertentu dia tidak ada secara jelas yang tak boleh dan yang bolehnya. Okey, benda tu berada dalam grey area, ataupun tidak ada ialah yang mengelarang ataupun yang menggalakkan. Okey, kemudian seterusnya ialah kesesuaian dengan kemampuan organisasi dan suasana persekitaran. Jadi ini penting juga. Kadang-kadang ada setengah organisasi dia push ahli dia dengan matlamat-matlamat yang sangat jauh dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang nak dibuat itu melangkaui daripada kemampuan organisasi itu. Kita tak ada orang, kita nak kena buat, kita nak buat tu, kita nak buat ni dan sebagainya. Kita tak ada duit, kita boleh. Ya, betul. dalam hal-hal tertentu
kita boleh, tapi boleh dalam ruang lingkup yang masih boleh lah. Ruang lingkup dalam kemampuan tu. Sebab kita tidak boleh nak sampai kepada menzalimi kepimpinan atau pemimpin atau pengikut ataupun ahli-ahli dalam organisasi. Ini penting. Dan bila sebut tentang suasana persekitaran, maksudnya tidak terlalu tidak menjadi pelik lah, ataupun tidak berlawanan sangat dengan apa yang hendak dibawa. Okey, baik. Kemudian seterusnya sifat luas, fleksibel. Ini penting. Sifat luas, okey. Kesediaan untuk mengalami ubah suai jika keadaan memerlukan. Termasuk kesediaan bertukar posisi. Ini penting. YDP tiba-tiba memang tak boleh. Okey, turun bawah jadi exco, tak apa, tak ada masalah, tak ada hal. Kan? Kalau boleh memang Irfan nak jadi exco kan? Betul Irfan? Okey. Dia orang yang naik kepimpinan yang betul ni, dia tak ada nak megang sangat kepimpinan. Tapi maksudnya macam tu. Kalau Khalid Al-Walid, dia bersedia untuk bertukar posisi walaupun dia berada dalam keadaan perang, disebabkan tujuan tertentu. Kenapa Saidina Umar menukar Saidina Khalid Al-Walid tu daripada yang memimpin perang kepada posisi yang bawah? Ada sebabnya, sebab ada maslahah yang lebih besar. Itu. Jadi mengalami ubah suai ini selalunya flexibility dan ubah suai ini dia akan bergantung kepada keperluan semasa yang mengambil kira maslahah tertentu. Okey? Baik. Kemudian seterusnya beransur-ansur dalam pelaksanaan. Ya, yang ini penting juga ni. Kadang-kadang terkejut, faham kan? Tak tahulah kot dalam ni tiba-tiba rasa saya tak layak jadi pemimpin dan sebagainya. Yang tu proses, even dalam proses pembinaan kepimpinan diri kita pun perlu kepada beransur-ansur dalam pelaksanaan lah. Okey? Dan kita sendiri sebagai pemimpin kena pastikan pengikut kita itu juga jangan terkejut. Bagi dia ansur-ansur. Okey? Baik, termasuk juga sebenarnya itu dalam proses perencanaan. Okey, perencanaan. Jangan tiba-tiba ni dengan apa benda tak ada dan sebagainya. Beransur-ansur. Ansur-ansur maksudnya dalam kerti kata kita go terus satu-satu. Dia punya langkah dia satu-satu dan sebagainya. Okey, kemudian yang terakhir, ini ialah realistik. Dalam erti mengambil kira segala fakta dan kenyataan. Realistik bukan setakat segala fakta dan kenyataan. Maksudnya realistik ini mesti ada keupayaan untuk kita membaca yang semasa dan yang mungkin akan berlaku di masa hadapan. Contohnya, kita boleh buat macam ni, tetapi kita jangkakan orang akan masuk macam ni. Sebab itu, kalau dalam management ni, ada banyak tools yang boleh digunakan, yang dibuat, yang boleh digunakan untuk pengurusan organisasi. Sangat banyak. Pareto Principle lah, banyaklah boleh cari dan mungkin sebahagian daripada kalian pun memang ada belajar dalam organizational behavior. Mungkin ada belajar perkara-perkara tersebut. Okey, baik. Keberjayaan amal jama'i. Okey. Pertama, mentaliti yang tepat, yang betul. Okey. Ni duduk dekat dalam organisasi, fikir tentang diri sendiri. Fikir tentang perkara-perkara yang akan diperolehi sahaja. Okey, tak kisah orang lain, hanya peduli diri sendiri. Ini memang selalunya inilah. Kemudian dari segi cara bekerja dan sebagainya, cara berfikir dan sebagainya. Okey, baik. Yang ni kelab pemikir kan. Jadi dia memang kena banyak fikir sampai fikirlah. Okey. Baik. Dan sikap mengutamakan kepentingan organisasi. Okey, kadang-kadang apabila kita apabila bermesyuarat, keputusan-keputusan tertentu itu agak berat bagi kita. Kadang-kadang
Jadi ini adalah cara dia macam mana kita nak apa nama ni, adjust ataupun kita nak kendalikan. Okey. Tetapi biasanya dalam organisasi memang kena utamakan kepentingan organisasi. Sama juga kalau dalam Islam memang kita utamakan kepentingan Islam. Macam itulah. Okey, dan bukan glamour dan glory peribadi. Ini macam tadi cakap lah, kebanyakan yang terjadi ini dan sekarang ni lah, orang nak banyak like, orang nak banyak apa nama, like lah, glamour dan glory peribadi. Baru buat kerja sikit dah tunjuk. Ini berlaku dalam dunia dunia semasa dengan dunia tanpa sepadan, internet sebagainya, Facebook, Instagram dan sebagainya. Okey, pergi dekat-dekat, konon-konon bagi barang, ambil gambar. Padahal yang utamanya sebenarnya ialah kerja yang dibuat, bukan kepopuleran dan glory peribadi lah, yang seolah-olah ya saya dah buat, saya dah buat ni dan sebagainya. Hati-hati sebab benda ni dah berlaku banyak dalam organisasi kita atas apa nama, atas terma hebahan aktiviti. Boleh terjadi kesilapan ataupun kegelinceran disebabkan terma-terma yang seakan itu. Okey, baik. Kemudian seterusnya ialah kompetitif kooperatif. Okey, kompetitif kooperatif. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba mencari kebaikan. Jadi di antara ahli-ahli kepimpinan ini dan juga ahli-ahli, dia berusaha untuk melaksanakan kerja-kerja masing-masing. Okay, kompetitif nak memastikan contohnya bila dah induksi, tahniah kepada kalian dah induksi walaupun dalam online, dan abang dah tengok tentatif, okey, kalian berjaya melaksanakan induksi yang dirancangkan dan kerjasama yang diberikan agak baik juga. Okey, tahniah kepada kalian. Jadi selepas daripada induksi ini, masing-masing berusaha untuk menyiapkan masing-masing punya tugasan. Sebab apa? Fastabiqul khairat ni antara lain nak tak nak, kita lumba bukan sebab kita nak aku dah lebih cepat daripada dia dan sebagainya. Apa nama, DNT dah siap kerja. Yang masak apa kerja buat? Tak ada pun. Okey. Bukan begitu. Kita bekerja melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Contohnya kalau kita punya kerja dah selesai, kita ada ruang dan peluang untuk membantu rakan-rakan yang lain. Kalau kita apa nama ni, kita punya penugasan itu sudah selesai, mungkin ia akan memberi kemudahan. Disebabkan kita selesai awal, kita memberi kemudahan kepada orang lain untuk melaksanakan perancangan-perancangan yang lain. Okey, baik. Itu tentang amal jama'i. Okey, sebab amal jama'i dia besar, dia merangkumi skop keseluruhan kepimpinan dan kepengikutan itu tadi. Okey, jadi dalam proses itu ni banyak ada disebutkan tentang syura dalam pengisian yang diberikan pada minggu lepas, hari Jumaat. Tapi kali ini mungkin abang pergi kepada ringkas saja, dan utamanya nak cerita sikit sebanyak dia punya segi spirit dia lah. Okey, baik. Dari segi syura, okey, kata-kata bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Ini orang-orang lama kita dulu sudah ada etikanya dalam apa nama, bermuamalah, dalam berorganisasi, okey, dalam bermasyarakat. Jadi pasal surah Ali Imran ayat 159, surah Asy-Syura ayat 38 ini adalah perintah untuk melaksanakan mesyuarat, berbincang. Okey, ada apa-apa bincang. Mungkin perkara-perkara tersebut perlu kepada keputusan yang lebih kuat, yang lebih tepat. Kadang-kadang kita punya pandangan peribadi dan kita rasa sangat kuat pandangan ni. Tetapi berbincang itu memberi
kelebihan kepada sama ada dia meluruskan kita punya pandangan tersebut, kita punya keputusan tersebut. Kadang-kadang kita rasa ya ni dah paling tepat sekali, tapi belum tentu. Jadi dengan berbincang, bermesyuarat, okey, dia boleh meluruskan. Meluruskan satu. Kemudian yang kedua, dia boleh mengukuhkan kita punya pandangan, kita punya keputusan yang akan dibuat. Okey, sama ada itu daripada kita ataupun itu adalah yang hendak dibuat secara bersama dengan kepimpinan. Okey. Pertama tadi apa? Pertama tadi ialah meluruskan. Yang kedua ialah mengukuhkan. Okey. Kemudian yang ketiga ini, apabila kita berbincang ini, dia memberi ruang-ruang membuka jalan. Bila kita bincang ni dia banyak ruang yang mungkin akan membuka jalan. Sebab bila kita bincang, bila kita mesyuarat, kita nak ada satu keputusan. Bila dah luruskan, bila kita dah ada pengukuhan, kadang-kadang mungkin kita macam mana nak buat, maka dia membuka jalan-jalan. Okey, dan buka jalan itu antara lain, okey, macam mana nak buat, juga mungkin juga membuka jalan-jalan kepada sumber-sumber resource. Okey, kita tak ada duit, okey, bincang macam mana, okey, akhirnya ada ni. Ada orang nak sumbang lah, apa dan sebagainya. Okey, baik. Antara prinsip dalam syura ni pergi secara ringkas lah sebab yang minggu lepas dah cakap kan. Okey, satu kali lagi syura jangan hanya melihat kepada syura yang mesti ada semua orang, okey, ada ni dan sebagainya. Syura ni bincang. Kadang-kadang satu perkara tertentu panggil YDP, panggil ni untuk dimintakan pandangan. Itu syura. Dia bukanlah maknanya mesti dalam keadaan formal yang kena ada minit dia. Itu betul, itu salah satu daripadanya. Tetapi berbincang dalam perkara-perkara keputusan-keputusan yang tidak memerlukan kepada formal tadi itu penting juga. Okey. Tanya orang tertentu kan, rakan-rakan kita yang ada dan sebagainya. Okey. Baik, jadi pergi kepada prinsip pertama, sangka baik. Ini selalu ini selalu bermasalah ni, sangka baik. Okey. Kita anggap kadang-kadang ini satu selalu berlaku bila kita bermesyuarat, orang tu dia punya pandangan kita tak sama. Pandangan dia tak sama. Ini selalu timbul. Jadi kita mula apa ni nak faham, ini tak faham kenapa dia buat gini dan sebagainya. Ini ethics yang kita kena jagalah. Okey, sangka baik. Kemudian saling percaya. Saling percaya di kalangan orang-orang yang ada sebagai ahli syura. Percayalah. Ini kalau dalam kepimpinan, kita kena percaya. Exco kita kena percaya ke pemimpin kita. Okey, tapi ingat syaratnya tadi itu dalam sangka baik, dalam saling percaya dan sebagainya, itu ialah mesti pembinaan individu-individu yang baik. Okey, dengan karakter-karakter dan kriteria yang kita kena bangunkan secara bersama dalam diri kita. Okey. Baik, kemudian seterusnya ialah rujukan baku, term of reference. Okay, term of reference yang kalau dalam Islam ni term of reference-nya Quran dan Sunnah lah. Maknanya apa-apa pun ada, okey, dia akan balik kepada Quran Sunnah. Tetapi mungkin dalam organisasi tertentu, okey, katalah perlembagaan, okey, itu salah satu daripada term of reference. Okey, perkara-perkara yang telah disepakati. Okey, katalah dalam induksi ni dah ada perkara-perkara yang telah disepakati kan. Jadi itu menjadi sebahagian daripada rujukan. Contohnya mission. Kita dah bincang tentang mission kita, kita dah bincang tentang vision kita, kita dah bincang dengan disiplin kita, kita punya kita punya motor kita contohlah kan, dan perkara-perkara yang kita dah letakkan sebagai guideline. Itulah menjadi rujukannya. Nah, yang mesti dipersetujui, yang mesti yang kita akan kembali semula untuk semak. Okey. Baik, kemudian seterusnya ialah kebebasan bersuara. Okey, kalau dalam syura tak ada kebebasan bersuara, jangan panggil dia syura. Sebab itu tujuannya panggil mesyuarat.
Itu tujuannya kita minta pandangan. Kalau dia tak boleh nak bercakap secara bebas, macam tak payah bermesyuarat. Okey, awak buat keputusan sendiri saja. Okey. Baik, kemudian wibawa ketua dan anggota. Maknanya dalam pelaksanaan syura tu tadi, bermesyuarat tu tadi, ketua yang mengendalikan. Ini tadi balik kepada kelemahan lah. Keupayaan ketua dan juga kelemahan anggota. Kadang-kadang ada mesyuarat, kadang-kadang ada mesyuarat, syura. Bila dah tanya pengurusi syura, tanya pandangan ini dan sebagainya, ada orang bagi cadangan, yang lain semua. Okey, macam mana? Senyap je. Jadi macam mana syura tu nak jadi syura yang unggul, syura yang akhirnya keputusan dia buat tu keputusan yang baik. Jadi nak tak nak, ketua dan anggota ni mesti ada keupayaan untuk terlibat sama di dalam syura itu secara aktif, proaktif. Dan reaktif ni boleh sikit-sikit. Okey. Baik, kemudian kepercayaan dan mandat. Okey, maksudnya kepercayaan dan mandat ini kita diwakili, contoh yang terutamanya kalau dalam mesyuarat-mesyuarat yang besar. Okey, kita mewakili kita punya pimpinan, kita mewakili kita punya organisasi. Kita mesti mendapat mandat daripada organisasi tersebut, ya kamu boleh mewakili. Kepercayaan juga maknanya kalau orang hantar kita, kalau organisasi itu hantar, maknanya organisasi itu juga mesti memberi kepercayaan kalau dia diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. That's why perlu kepada kita bina diri kita ada kewibawaan. Sebab mesyuarat ini dia tak boleh, okey tak apalah nanti saya tanya ni lah. Okey tak apalah nanti saya tanya dia, nanti saya rujuk balik dan sebagainya. Ada waktu benda tu mungkin apply, tetapi kita kena get ready untuk kita mampu membuat keputusan mewakili kepimpinan. That's why itu juga salah satu perkara yang mesti kita perhatikan, ialah orang yang wakil yang kita hantar tu ialah juga mesti orang yang ada wibawa dan ada upaya untuk membuat keputusan. Ini jadi masalah bila kita hantar, okey, tak ada orang nak pergi, okey tak apa kita hantar je lah dia. Dengar je dalam mesyuarat. Ini kesambil lewaan yang akhirnya akan membarah dan akan menyebabkan organisasi jadi lemah lah. Okey. Kemudian ada lain cakap, tadi cakap lah, sekejap je syurah ni panjang pula. Toleransi, timbang rasa, setia kawan, bebas grupism. Okey, bebas grupism. Apa maksud bebas grupism ni? Sana kelompok dia, ini kelompok dia, bila mesyuarat, kita lawan. Ini bahaya bila berbincang, ialah ini grup dakwah tarbiyah, ini grup masa, ini grup ni. Jadi bila mesyuarat jangan ada macam tu. Ya memanglah itu tim awak, tetapi kena terbuka apabila kita bermesyuarat. Jangan berada di dalam grup itu sehingga ia boleh mengganggu proses-proses perbincangan sebagainya. Okey, kemudian al-kathratu hujjatun, maksudnya secara ringkaslah kalau dah susah sangat nak buat keputusan, kita ambil keputusan majoriti. Okey, atau kalau ada perbezaan perbezaan pendapat nak buat keputusan, lagi kita ambil suara majoriti. Angkat tangan. Okey, siapa setuju? Ini selalu berlaku dalam AJM ataupun. Okey, angkat tangan siapa setuju, siapa tak setuju. Okey, majoriti. Dan sikap kita apabila majoriti dah buat keputusan mungkin berlawanan dengan keputusan kita, ini pergi kepada etika. Rumah siap, pahat berbunyi. Tengok orang dulu. Ada etika nak mesyuarat. Tolonglah, jangan pahat pula berbunyi. Bukan hantu ya bila rumah dah siap pahat berbunyi ni. Ya, lebih dahsyat lagi ialah apabila kita cakap belakang. Keputusan dah buat, tiba-tiba kita mempertikaikan. Jadi payahlah. Okey, kena ingat apabila kita berbincang dan ada keputusan, okey, ada keredaan pada menerima keputusan, itu akan ada juga insya-Allah ada pahalanya. Okey, baik, kemudian bertawakal kepada Allah. Fatawakal Allah. Okey. Apabila dah buat keputusan,
ya kita tak tahu keputusan itu apa natijahnya. Jadi bertawakallah kepada Allah. Tapi syaratnya tadi itu proses-proses syura, proses-proses mesyuarat mestilah dilakukan dengan baik. Kalau proses-proses syura ahli, banyaklah proses syura ni ada apa namanya, fizikalnya, teknikalnya, ada juga bahagian spiritualnya. Jadi itu pun kena jaga. Tak bolehlah kita tak jaga benda tu tapi tiba-tiba kita nak tawakal, fatawakkal ala Allah. Tak boleh macam tu. Itu bukan sikap organisasi Islam dan bukan juga sikap orang Islam, kan? Buat sambil lewa lepas tu tawakal ala Allah. Tak boleh. Okey. Baik. Kemudian memenuhi kriteria. Okey, memenuhi kriteria macam tadi cakaplah. Orang yang memang berada dalam mesyuarat itu kepimpinan. Dan memang dia pegang jawatan tu, dia selayaknya ini, ataupun kalau kita nak bawa berbincang dengan orang-orang tertentu, memang orang yang layaklah. Okey, ahli. Okey. Baik. Apa nama, kemudian Rasulullah ada sebut al-mustasyaru mu'taman. Seorang perondik itu ialah seorang yang pegang amanah. Jadi dalam keputusan-keputusan yang kita buat secara bersama, kita kena amanah lah dengan keputusan-keputusan tu. Amanah maknanya melaksanakanlah tugasan-tugasan ataupun keputusan-keputusan yang dibuat, terutamanya yang jatuh kepada diri kita. Kalau yang jatuh secara umum ataupun jatuh kepada orang lain tu mungkin kita terlepas. Tapi kalau secara umum dan juga secara umum maksudnya jatuh kepada semua, dan juga keputusan itu jatuh kepada kita, nak tak nak kita kena jaga amanah itu untuk melaksanakannya dengan baik. Okey, kemudian ketajaman fikiran. Ketajaman fikiran. Orang yang masuk dalam ni macam tadi, duduk dalam syurah, semuanya senyap je, tak nak cakap apa-apa. Okey. Baik, insya-Allah yang ada kat dalam ni tidak. Okey, baik. Kemudian seterusnya al-istiqlalu fir ra'yi. Maksudnya bebas, dia tidak terikat. Ini datang dalam syura, dah ada orang yang memegang fikir. Masuk dalam syura, cakap macam ni. Tak betul. Sebab itu dia tidak berada dalam kebebasan. Jadi dia pergi itu sudah planted dia punya ni. Okey. Baik. Okey, itu syura. Okey, cukuplah panjang ni. Pukul berapa ni? Pukul 10 Pak. Boleh ke ni? Empat? Semua orang ada ke ni? Yes, bos. Ada. Betul. Ada. Sedang Okey. menginsafi. Sedang Dengan menginsafi. muhasabah. Tengok Isna dengan pasal syura betul, insya-Allah. Insaf. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Baik, kita pergi kepada kepimpinan dan kepengikutan. Jadi kita ambil iktibar daripada Nabi Sulaiman dan juga peristiwa hijrah lah. Okay, ringkas je. Nabi Sulaiman kita tahu Nabi Sulaiman memiliki kekuasaannya. Dan ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bagaimana kepimpinan Nabi Sulaiman dan juga kepengikutan yang ada di kalangan kepimpinan bawahnya. Antara lain yang kita tahu Nabi Sulaiman dengan Hudhud, macam mana Hudhud melaksanakan vision yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Negara dakwah tu sendiri, macam mana Hudhud boleh mengetahui melaksanakan kerjanya ni siang tadi dah belajar job scope kan. Dia faham job scope dia dan dia melaksanakan kerjanya berdasarkan kepada job scope-nya walaupun benda itu bukan program yang telah ditentukan. Okey. Jadi dia tahu itu perkara yang dia kena laksanakan. Di sana ada sebuah sekelompok yang ada leadernya yang menyembah matahari dan sebagainya. Okey. Cerita dan bagaimana proses yang berlaku di antara Nabi Sulaiman dengan Hudhud itu. Semakkan Nabi Sulaiman, semak. Pastikan Hudhud kamu bawa berita yang betul. Kalau tak, kamu akan kena hukuman. Maknanya ada dia punya timbal balik dia. Dan dia punya Hudhud itu sendiri pula membalas bahawa ini adalah kerja ni dan berita yang akan disampaikan ni adalah berita yang besar dan sebagainya. Okey, tu kita boleh tengok dialog yang ada. Kemudian antara lain Nabi Sulaiman juga bagaimana dengan apabila dikumpulkan
nak bawa istana Balqis itu tadi ke sini. Bagaimana proses delegation of work itu tadi. Dibuat oleh Nabi Sulaiman. Okey, siapa? Siapa yang boleh buat? Jadi kita tidak macam bila pemimpin ni kita kena tengok juga keadaan tu. Apa ability kita punya pengikut kita. Dan apakah dia mampu untuk menggalas tugas tersebut? Atau mungkin ada orang-orang yang kita rasakan lebih boleh untuk menggalas tugas-tugas tertentu. Okey, dan kita tengok bagaimana akhirnya mula-mula ditawarkan oleh jin, kemudian hamba yang soleh pula yang mengambil alih peranan tersebut sebab dia boleh melaksanakan kerja tu dengan lebih baik. Yang ini delegation of work. Okey, yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Okey, dan kita tengok juga syaitan pun jin-jin pun ada yang melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan patuh dan sebagainya sebab kewibawaan Nabi Sulaiman. Percayalah, kalau kita pemimpin yang ada wibawa, pengikut kita akan berasa segan kepada kita nak kata ialah berbuat sesuatu yang berbuat onar ke dan sebagainya lah. Kan? Sebab kita adalah pemimpin yang berwibawa, kita rasa segan dengan pemimpin tu. Kita nak buat benda tak betul, kita rasa malu. Kita contohnya kalau pemimpin tu memang dia jenis orang datang awal, kita nak datang lambat pun kita rasa malu sebab pemimpin itu tadi dia ada keteladanan yang kuat dalam konteks-konteks tertentu. Okey. Baik. Yang ni kita kena usahakan secara bersama. Baik. Dan belajar juga daripada pengikut tadi macam mana setiap daripada pengikutnya tadi, hamba yang soleh, huhu dan sebagainya melaksanakan tugasnya dalam skop dengan baik, kan, beyond daripada, bukanlah kita bukan nak kata beyond daripada dia punya tugasan, tapi itu memanglah tugasannya, dia faham skopnya tu dan dia buat dalam ruang lingkup dinamika ruang lingkup penugasan dia, dinamika ruang lingkup skop tugas dia. Dakwah tarbiyah, dia boleh melaksanakan dia punya proses dakwah tarbiyah tu dengan dinamika yang ada di dalam ruang lingkup dia. Dia tidak hanya berada proses tarbiyah di contohnya dengan usrah sahaja dengan ni sahaja, tetapi dia boleh memikirkan perkara-perkara yang ada yang boleh, apa lagi proses tarbiyah, sebab dia faham the core dia. Kemudian dia tahu bagaimana perkara-perkara ini boleh dikembangkan untuk mencapai matlamat. Okey. Baik. Kita pergi pula kepada peristiwa hijrah. Sama juga peristiwa hijrah, bagaimana Nabi Muhammad SAW membahagikan tugas-tugas kepada orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas. Asma bawa makanan, Abdullah Siddiq Abu Bakar bawa kambing dan sebagainya. Okey. Dan Sayyidina Umar accompany Rasulullah SAW dan sebagainya, dan orang yang yang menunjukkan jalan dan sebagainya. So itu semua ada kekuatan kepimpinan dan ada kekuatan ketaatan. Tadi macam tadi cakap ada kekuatan ketaatan bukan hanya kepada pemimpin itu sendiri, sebab dia ada perencanaan, dan juga ketaatan kepada memenuhi perancangan-perancangan yang telah dibuat. Kan? Ikut betul-betul patuh ni, ikut patuh. Perancangannya begini, dia patuh dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepada dia. Okey. Baik. Kemudian kita pergi satu persatu lagi. Kita pergi tadi itu tentang secara umum lah. Okey, kemudian kita pergi kepada kepimpinan. Okey. Allah apabila hendak membangunkan sesuatu umat, kan, ataupun mengembalikan ataupun mengangkat ataupun membina sesuatu umat ke arah ketakwaan kepada Allah, Allah akan utuskan Rasul. Okey, Allah utuskan Rasul bersama kitab, ataupun kalau tak ada kitab bersama dengan dia punya Allah punya, bersama dengan petunjuk-petunjuk ataupun hidayahnya. Okey, ini bererti keunggulan suatu umat itu mesti bermula dengan penampilan pemimpin yang berprinsip, berwawasan, bermisi, berasaskan petunjuk ilahi. So pemimpin
rasul-rasul yang dilantik oleh Allah itu memiliki kriteria-kriteria tertentu. Okey, qawiyul amin contohnya, hafizun alim contohnya kan. Dan banyak lagi kriteria-kriteria yang ada. Okey. Uswatun hasanah kan. Dan sebagainya lah. Okey. Antara lain dalam surah apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat tapi diceritakan Nabi kemudian disebutkan muhsinin. Diceritakan Nabi disebutkan dia Nabi itu adalah muhsinin. Diceritakan Nabi disebutkan Nabi itu adalah muhsinin. Dalam surah yang lain diceritakan tentang Nabi, disebutkan tentang Nabi itu ialah orang yang segera mengerjakan kesolehan. Dan seterusnya. Jadi ciri-ciri yang ada kepada para rasul ini juga kita boleh cuba bangunkan dalam diri kita. Paling mudah kita ambil 4 sifat wajib bagi apa nama ni Nabi dan Rasul. Yang tu boleh kita terapkan dalam diri kita. Okey, baik. Dan kemudian yang kedua ialah berasaskan petunjuk ilahi. Kalau sekarang ni Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dan apa nama ni para ulama punya ni lah. Okey. Baik. Okey, kemudian pemimpin juga mesti ada kualiti pendidik. Kenapa berada kualiti pendidik? Iaitu dia pemimpin mesti create pemimpin. Dia mesti berupaya untuk membangunkan potensi-potensi yang ada di pada pengikutnya. Ini leader. Leader dia tidak hanya ini leader versus manager. Manager dia cuma urus, tetapi leader dia bergerak bekerja bersama, dia membangunkan human capital yang berada di bawahnya sampai dia boleh mencapai peringkat khairun nas. Sebab kecemerlangan ataupun kalau dalam buku ni disebutkan kecemerlangan itu juga bergantung kepada kemanfaatan. Kalau orang tu duduk dekat dalam organisasi ataupun dia diberikan jawatan tersebut tidak mendatangkan manfaat dan sebagainya, itu adalah perkara yang sangat sia-sia. Jadi kita boleh bangunkan pemimpin ni, tak kisahlah anda baru ke apa ke, mungkin exco ke dan sebagainya, tetapi kita ada ahli-ahli kita, kan? Mungkin ada yang senior dan sebagainya, tapi kita ada ruang lingkup kita yang kita boleh bangunkan ahli-ahli dia. Dakwah tarbiyah ke, masa ke dan sebagainya, kita bangunkan potensi-potensi ini supaya mereka menjadi orang yang khairun nas, yang memberi manfaat kepada ruang-ruang yang mungkin yang ada yang boleh mereka sumbangkan. Okey, uswah hasanah ni keteladanan. Okey, keteladanan ini memang sangat penting. Okay? Kita cakap ini dalam surah As-Saff lah, kenapa kamu buat benda yang kenapa kamu tak buat benda yang kamu cakap. Ini kena jaga jugalah. Keteladanan ni sangat penting sebab apa nama mungkin dan banyak kali juga sebenarnya arahan-arahan ini dia akan lebih kuat dengan keteladanan kepimpinan itu sendiri, atau perancangan-perancangan itu akan lebih kuat dengan keteladanan itu sendiri. Dan sering kali berlaku arahan-arahan yang tidak dibuat ini atas sebab hilangnya keteladanan di kalangan pemimpin itu sendiri. Okey, dia cakap tapi ahli-ahli dia tahu lah dia cakap dia tak buat pun sebab tidak ada keteladanan. Okey. Baik, kemudian pemimpin juga mesti bersedia untuk menerima manusia seadanya ahlinya, seadanya sebagai makhluk yang mulia yang Allah dah angkat, berakal, berperasaan, ada kemanusiaannya. Ini bagi kerja banyak tak ambil kira peduli aku ni. Aduh, dia ada assignment lah, dia ada itu, dia ada ini dan sebagainya. Tak boleh macam tu. Okey? Sebab dia manusia. Dia ada dia punya kemanusiaannya. Dan kita sendiri pun kena ingat, kita sebagai pemimpin, kita ni manusia juga. Kita pun ada kemanusiaannya. Jadi ahli bawah ni, kita tak cerita tentang mengikut. Ahli bawah juga kena melihat pemimpin itu adalah manusia. Ada kemanusiaannya juga yang mesti kita juga kena consider. Okey. Baik. Jadi
daripada formula yang disebutkan ini tadi, okey, membangun umat dengan pengurusan Rasul bersama dengan kitab. Okey, kitab ini adalah arti kata pertamanya kepimpinan yang berwibawa. Okey, tadi kita dah sebut pada awal tadi, individu-individu yang memiliki keupayaan tertentu, karakter-karakter tertentu. Okey, bertambah dengan budaya yang kuat. Budaya yang kuat ini maksudnya kalau kitab itu ni dalam konteks organisasi, budaya yang kuat ini adalah nilai-nilai lah, nilai-nilai amanah, jujur lah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri sebagai sumber nilai yang memandu ni tadi. Gabung dua-dua, okey, mencapai keunggulan. Okey, baik. Kita pergi pula kepada kepengikutan. Okey. Tak banyak tentang pengikut ni, tapi ini penting yang kita kena ajar kepada setiap organisasi, dan kita kena belajar menjadi pengikut yang baik walaupun kita memegang jawatan. Walaupun kita tak memegang jawatan, kita pegang jawatan ke kita tak pegang jawatan je, kita kena belajar menjadi pengikut yang baik. Sebab ramai sebenarnya pengikut-pengikut yang excellent. Dia mungkin tak jadi leader, tetapi dia menjadi pengikut yang excellent. Dan itulah yang menjadi amal baktinya di dunia ini. Ramai, sahabat pun ramai. Bukan semua orang, bukan semua para sahabat diangkat menjadi leader. Tapi ramai juga para sahabat yang menjadi follower yang sangat excellent. Kita selalu tengok dan kita selalu dengar tentang leader-leader sahaja. Tetapi kita kena dengar juga, kita kena tengok juga bagaimana follower-follower yang excellent ni tadi. Okey, Abu Ayyub Al-Ansari contohnya, kan? Sampai ke akhir usianya nak menakluk Konstantinopel. Dan banyak lagi. Dan itu juga kalau kita tengok bila sebut Konstantinopel, fala latuf tahanna Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish zalika jaish. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik tenteranya adalah tenteranya. Maknanya pengikutnya tu menjadi excellent dengan dia punya keupayaan dia sendiri. Tidak perlu menanti menjadi pemimpin. Jadi pengikut pun adalah satu tugas yang mulia. Okey, tanggungjawab pengikut, kesetiaan ni tadi dah cakap ni, kesetiaan apa? Kesetiaan kepada tugasannya, kesetiaan kepada pemimpin yang telah dia duduk bersama dalam struktur organisasi sebagainya. Kemudian kepatuhan, iltizam bersungguh-sungguh lah. Okey, jangan buat kerja sambil lewa dan sebagainya. Ini satu perkara yang penting. Okey, kemudian namun kita nak kerah pengikut kita ni buat kerja banyak-banyak, kena ambil kira kebajikan. Benda ni mesti diseimbangkan. Kebajikan ni kadang-kadang selalu kita lupa, kebajikan. Kemudian keselamatan jiwa dan raganya. Keselamatan jiwa, perasaannya kan, keadaan pemikirannya kan, tubuhnya dan sebagainya. Okey. Kemudian peluang-peluang yang ada. Contohnya peluang peningkatan ilmu, peluang pembangunan kemahiran diri dan sebagainya. Sebab tadi berbalik kepada tadi, kita nak pemimpin ni dia kena bangunkan potensi. Jadi kalau ahli tu dia masuk dalam organisasi tu, dia duduk dan yalah pemimpin tak buat apa-apa, duduk, dan kita pun yalah kita sendiri pun kalau kita masuk dalam satu organisasi, tapi kita tak dapat apa-apa, buat apa, baik kita cari yang memang kita boleh dapat manfaat yang banyak. Itu satu perkara yang mesti ni. Jadi bear in mind, kelab pemikir ada ahli-ahli yang ramai yang masuk dalam kelab pemikir ni, ada expectation mereka sendiri. Dan bukanlah maknanya kita nak kena kejar expectation mereka, tetapi kita kena melaksanakan tugas kita dan arti kata membolehkan mereka mendapat manfaat daripada kelab pemikir. Jadi kalau kelab pemikir ni intelektual dan lain-lain lah. Okey. Baik, kemudian hak untuk didengar, dihormati dan lain-lain yang menepati erti keadilan dan kemanusiaan. Hak-hak mereka lah. Okey. Baik. Dan yang terakhir sekali, okey, nak habis dah. Tak tidur lagi kan? Okey. Kesalingan. Ini tadi cakap tadilah, sifat-sifat kolektif yang mesti ada. Okey, di antara pemimpin, di antara pengikut. Keadilan, kerjasama, kasih sayang, nasihat, menasihati, kejujuran dan keikhlasan dan lain-lain yang menepati.
Lain-lain yang menepati keperluan-keperluan pertama sekali menepati keperluan hubungan di antara pemimpin dan pengikut tu tadi. Kemudian yang utama yang tadi menepati keperluan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebutlah, selain daripada yang wajib memang menepati menepati syarak lah. Okey. Jadi menepati keperluan yang ada di antara pemimpin dan pengikut, juga menepati keperluan yang ada di dalam organisasi. So kesalingan itu adalah variable yang akan berubah, ataupun kalau tak berubah tu pun maknanya yang akan ada tambah dan akan ada tolak dalam organisasi kita. Okey. Baik. So itu sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan pada malam ini. Mungkin ada orang yang baru daripada kalangan kalian, mungkin ada yang pertama kali menjadi pemimpin, mungkin ada yang rasa macam banyak lagi benda yang tak. Jangan rasa down. Ini adalah ruang dan peluang untuk kita membangun diri. Ingat, kita perlu ruang dan peluang membangun diri, dan tidaklah bermakna mereka yang pernah ataupun yang dah lama pegang jawatan itu lebih baik daripada kita. Dan orang yang pernah memegang jawatan ni jangan fikir bahawa kita lebih baik daripada orang yang baru. Tidak. Barangkali orang yang baru ni ada potensi yang sangat besar yang belum keluar, yang mungkin meletup, yang mungkin bila dia memegang kepimpinan dia akan jadi lebih baik daripada kita. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak. Itu saja perkongsian untuk malam ini. Dan kalau nak lebih lanjut lagi, yang lebih komprehensif, ini buku ni lah. Ini buku ni. Dan cetakan ni ada lagi ni buku ni. Jadi boleh. Tak nampak gambar. Tak nampak gambar? Boleh ni apa ke? Boleh ni apa ke offkan share slide. Oh, ni. Okey, jap. Okey, patutlah lupa jap Stop sharing. Stop sharing. Okey. Buka. Okey, ni. Buku ni. Yang ni memang sangat komprehensif lah. Buku ni sangat komprehensif. Sampai kepada bahagian even bagaimana cara mengendalikan mesyuarat organisasi pun ada. Syarat-syarat kritik memberi pandangan pun ada dekat dalam buku ni. Okey. Lain-lain tu memang sangat banyak lah. Okey. Yang lebih rinci dalam kita kata yang ni amal Islami dalam landasan fikrah Islam lah. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Setakat ini itu sajalah perkongsian yang boleh diberikan. Kalau ada soalan boleh tanya YDP ataupun Presiden. Abang tambah sikit. Okey, dalam kepimpinan keorganisasian ni kita kena sentiasa aware. Tadi kita cerita tentang kemanusiaan. Kita kena sentiasa aware bahagian yang maknanya menerima manusia seadanya, maknanya kita kena
aware bahawa manusia ini ada dia punya ruang lompong dia. Jadi kita kena melihat pandangan kita tidak boleh melihat bahawa kelompongan-kelompongan itu ataupun kita melihat mungkin kita tak ada kelompongan itu, mungkin pemimpin kita yang lebih atas daripada kita ada kelompongan-kelompongan tersebut. Tapi kita menerimanya dengan secara macam mana nak kata secara profesionalisme, secara profesional. Maksudnya kita faham kelompongan-kelompongan itu tetapi bukan kita nak condemn dia. Dan dengan itulah amal jama'i itu tadi berfungsi, kesalingan itu berfungsi apabila kita membantu. Mungkinlah pemimpin kita, tetapi kelebihan yang kita ada, kita membantu pemimpin kita itu tadi untuk keadaan kita tadi untuk memperkuatkan ataupun memperbaiki kelompongan-kelompongan yang ada. Di situlah kesalingan tu tadi penting. Kalau kita sebagai ahli, contohnya pengikut, ini sikap-sikap yang mesti kita jaga juga. Contohnya kita pengikut, kita tengok dia ni memang tak boleh ni. Apa ni tak boleh pakai dan sebagainya kan. Tak payah. Itu dah satu kita kata satu perkara yang tidak baik lah dalam organisasi yang akhirnya akan memecah belah kan. Rather than kita buat macam tu, lebih baik kita cuba dengan kekuatan yang kita ada, mungkin ahli-ahli yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain, kita atasi kelompongan itu secara bersama. Kita tahu dia tak boleh. Okey. Jadi kita buat cara macam mana supaya kerja tu mungkin boleh jalan juga dan pada masa sama maruah orang tu tadi tidak tercalar. So kita kena take note lah benda ni. Okey? Okey. Okey. Dah. Okey. Bila kita merancang ni, strategi ni perkara kedua. Pertama sekali, sebenarnya dalam buku ni pun memang ada digariskan panduan untuk bagaimana perancangan. Okey. Yang khusus dianalisiskan daripada hijrah Rasulullah SAW. Okey, ada beberapa. Antaranya ialah menganalisis kemampuan. Menganalisis kemampuan ni penting sebab sebelum kita shock dengan idea-idea kita yang macam-macam kita nak buat tadi kan. Jadi kena realistik lah. Keupayaan kita pertama sekali kita kena jelas benda skop kita tadi tu. Tarbiyah apa dia? Kalau masa apa dia? Kalau kewangan apa dia? Kalau apa lagi ada heavy apa dia? Dia punya objektif tu tadi bila nak buat. Walaupun benda tu mungkin program, maknanya dia bukanlah pembawakan secara besar kelab pemikir tu. Kelab pemikir tu dia mungkin ada dia punya objektif atau matlamat dia sendiri. Tapi program-program ni pun dia kena ada clear dia punya matlamat dia sendiri. Apa dia satu-satu. Baru-baru ni ada apa nama jemputan kepada
orang tertentu dia minta dia minta pandangan daripada ketah kerja ni buat. Jadi ketah kerjanya celaru, objektifnya kejap nak ni. Jadi akhirnya kalau buat juga benda tu kan, sebabkan ketidakjelasan objektif, memang huru-hara lah. Apa pun maknanya apa benda nak dapat daripada program tu. Kita tak pasti. Satu, kejelasan apa benda program yang nak dibuat tu tadi mesti jelas dia punya ending dia ataupun perkara yang nak dicapai tu. Okey. Kemudian tadi tu yang berkaitan dengan analisis tu tadi. Maklumat, apa benda, sumber dan sebagainya tu, itu kena realistik, kena sesuai dengan keupayaan kita dan sebagainya. Memang bila kita nak buat perancangan ni, tu tadi cakap tadi dalam perkongsian yang ada tadi tu, kita tak boleh nak sembrono. Dan lebih mudah kita buat benda tu lebih mula-mula sekali ringkaskan kemudian baru kita complicated kan. Bila kita dah buat terutama program yang pertama kali, kita ringkaskan dulu, jadi supaya kita boleh execute dia dengan mudah. Kemudian baru kita tambah dia dengan perkara-perkara yang bersesuaian lah. Okey. Analisis kemampuan, data-data kena dapat. Okey. Kemudian pembahagian tugas. Ini pun kena clear juga. Pembahagian tugas. Dalam DNT tadi kalau tak silap ada 3 kan? 3 orang, betul tak? Betul setiap exco ada 3. Pembahagian tugas pun kena clear juga. Supaya setiap orang tahu peranan masing-masing. Dan ini cakap tadi, dia akan ada juga yang kata apa, peranan-peranan tu yang bersilang sedikit sebanyak. Yang bersilang ini kita kena kendalikan dengan baiklah. Bersilang itu kadang-kadang mungkin melibatkan orang lain yang memerlukan kita melaksanakan tugas kita dengan baik dan sebagainya. Okey. Itu satu dari segi pembahagian tugas. Kena clearkan. Okey, dan bila pembahagian tugas pun bukan setakat clear cut apa kamu buat, tetapi dari segi skop tugas tu sendiri pun kena clear. Banyak juga orang pegang tasminister jawatan lah, ada tugasan, tetapi dia pun tak clear dengan apa tugasan yang sebenarnya dibuat satu persatu. Okey. Baik, abang saya tu je lah kot. Ya, mungkin satu yang mungkin boleh dibuat ialah pertama sekali simplify. Mudahkan. Perancangan kita tu kita mudahkan, kita jangan complicated. Tetapi mudahkan itu bukanlah maksudnya benda tu jadi cincai, jadi ringan, jadi tak ada impact, tak ada hilang dia punya gist dia. Bukan maksudnya simpelnya macam tu. Gist ni kena, tapi dia punya pelaksanaannya itu kita mudahkan. Konten kena teguh, kena kuat kontennya. Tetapi pelaksanaannya itu yang dimudahkan. Ni kadang-kadang ya konten tu memang kuat, tetapi nak itulah, nak inilah, nak banyak itu, nak ini dan sebagainya, jadi pelaksanaan tu jadi sukar. Okey. Kemudian yang kedua ialah able. Able maksudnya dalam keupayaan masing-masing. Dalam konteks sekarang ni COVID jauh, tak boleh dah ni. Sekolah akan buka bulan Mac, saya tak tahulah universiti akan masuk semula bersemuka ataupun tidak. Jadi dan juga ability individu tu sendiri pun kena ambil kira juga. Okey, keupayaan. Tapi tim kena ni lah, ni tadi kena timbal balik. Kita tahu orang ni tak ada kekuatan. Mungkin kita boleh tampung lah sikit sebanyak. Tetapi orang yang tak ada kekuatan tu janganlah pula menjadi penumpang saja kan. Dia pun sambil lewa je buat kerja dia, tak boleh lah macam tu. Okay, so itu able. Kemudian yang terakhir sekali ialah ni dalam konteks continuous lah. Kalau benda tu boleh kita jalankan banyak kali. Kalau benda tu mungkin tak jalan banyak kali, contohnya usrah tu dia akan dijalankan banyak kali.
Mungkin disiplin tarbiyah tertentu boleh dijalankan banyak kali. Kita mudahkan dia. Contohnya berpuasa, okey kita berpuasa hari Khamis, semua orang sekali berpuasa hari Khamis. Macam mana nak buat? Okey masing-masing bawa apa nama ni, makanan masing-masing. Okey seadanya. Tapi kalau contohnya okey hari Khamis kita puasa sama, okey kita bahagi tugas lah. Minggu ni dimasak, minggu tu dimasak. Okey kita nak duduk kat mana? Itu kan dah jadi banyak benda yang complicatednya. Kalau kita mudahkan saja, dia akan boleh terus benda tu jalan, dan bila dah konsisten, dah apa nama ni, dah ada dia punya apa nama ni, gelombang dia tu sendiri, kan dia punya ialah apa istilah hilang. Okey, jadi kita bolehlah tambah baik dia punya proses tu tadi. Okey. Kalau kita tak boleh continuous, mungkin ada program-program yang bukan bersifat continuous, maksudnya yang sentiasa ada. Jadi yang kalau tak boleh continuous, yang kena perhatikan yang impact. Program tu impact, besar impact berbanding dengan kita banyak tetapi impact dia sikit. Mungkin kita boleh buat satu program yang besar yang impact betul-betul. Program besar bukan bermaksud dia renyah. Macam tadi lah, simplify kan. Tapi dia satu event yang melibatkan ramai contohnya, yang mungkin melibatkan duit yang lebih sikit. Tetapi dia memberi impact dari segi, terutamanya dari segi konten, dari segi apa benda yang nak dibawakan itu impact. Dan lepas daripada tu, kita ada continuous program yang akan maintainkan impact daripada program besar tu tadi. Itu yang penting, keberlangsungan ataupun penerusan daripada impact tu tadi. Okey. Abang ingat yang tu lalu bagi banyak-banyak sekarang payah pula. Irfan. Dan yang lain.